Meriahnya kita punya studio hari ni, Fiz. Meriah untuk bulan Disember. Untuk bulan Disember. Permulaannya cukup baik sebenarnya, Fiz. Sebab hari ini merupakan minggu yang pertama untuk bulan Disember. Betul. Kita kena merayakan keceriaan, kebahagiaan dan kemakmuran. Keinsafan mungkin. Keinsafan. Menjelang tahun 2024 nanti ni. Betul. Saya Hafiz Dawson hari ini bersama dengan Syairul Islam. Lama tak jumpa Lama tak jumpa. Betul. Hafiz gimana? Saya ada je. Ada je. Sini. Kita kan bergilir-gilir. Betul. Okey. Jadi kembali semula untuk Cuit Sikit Jangan Sentap. Bermulakan dalam hujung tahun ini. Bulan 12 ini kita ada lebih kurang dalam beberapa minggu sahaja lagi untuk kita menuju kepada tahun 2024. Dan Syai, hari ini kita dimeriahkan di studio dengan kehadiran Lupakan nama aku tu. Adik-adik lah. Adik-adik. Daripada Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Cawangan Melaka Kampus Alor Gajah. UiTM Lendu UiTM Lendu. Apa khabar semua, sihat ini dia orang kata bakal-bakal ataupun pelapis untuk industri kita lah, media. InsyaAllah kita semakin menua ya, kena ingat. Apa awak tu sikitlah. Okay. Saya dengan jarak umur diorang dekat lagi. Okey, baiklah. Jangan cerita pasal tu, jangan kita bincang. masih lagi bersolidariti bersama dengan saudara-saudara kita di Palestin ketika ini. Kita masih lagi mengenakan maflar ini untuk menunjukkan sokongan kita. Dan Syai, baru-baru ini saya sempat berjumpa dengan seorang rakyat Malaysia yang semua tahulah, saudari Nurul Ain dan juga suami beliau yang selamat tiba ke tanah air. Macam mana perkembangan dia kat sini? Saya dengar tu, saya kata tadi, dengan penuh keinsafan. Sebab ini saya dapat cerita ini daripada beliau sendiri, cerita mereka sendiri, bagaimana situasi di Gaza itu yang sebenarnya lebih dahsyat daripada apa yang kita saksikan di kaca TV. Wow. Tapi kalau kita nak tahu gambaran dengan lebih jelas, kita akan mainkan dulu video ini untuk kita tahu macam mana pengalaman dan juga cerita yang mereka akan bawakan. Hafiz dan juga saudari Nurul Ain yang baru tiba di Gaza beberapa minggu yang lalu. Saksikan. Tanya khabar, tak boleh nak jawab satu-satu. Keadaan sekarang seteruk-teruknya, dah tak boleh nak senyum dah. Minta maaf lah sangat-sangat. Kalau nak tanya, memang genting sangat-sangat. Dah masuk sekarang ni 8 hari saya tak ada elektrik, tak ada air. Dunia dikejutkan dengan serangan rejim Zionis pada 7 Oktober 2023 yang sehingga kini telah mengorbankan lebih 11,000 nyawa. Rakyat Malaysia Nurul Ain Harun, 37 dan suami Muhammad Amsyad, 33 yang merupakan rakyat Gaza berjaya keluar dari kawasan konflik berkenaan melalui pintu sepadan Rafah pada 12 November 2023. Nurul Ain yang pertama kali pulang ke Gaza untuk berjumpa dengan keluarga mertuanya selepas 6 tahun mendirikan rumah tangga, tidak menyangka akan terperangkap dengan situasi yang tidak mungkin akan dilupakan. Hari ketiga, memang malam tu memang heavy sangat. Bom memang berdekatan dekat rumah mertua. Masa bunyi yang luar biasa lah pada saya. Dan kuat dia tu tak tahu nak cakap macam mana. Macam tak tahu, saya tak boleh nak explain. So that time also, malam tu bila dah heavy macam tu, saya first time saya keep on terkejut and grab dia punya baju and shivering sebab ada 2 atau 3 missile macam tu dekat dengan rumah, like 500 meter, 200 meter, 300 meter macam tu. Untuk mereka Masya Allah, sangat kuat walaupun ada antara ahli keluarga yang dah syahid ataupun kawan-kawan mereka tahu yang dah syahid. Mereka akan macam Alhamdulillah, hasbunallahu wa ni'mal wakil, insya-Allah dia in jannah. I said, Masya Allah, kanak-kanak di sana luar biasa. Even pemikiran mereka, saya teringatlah ada satu insiden. Saya jalan dengan suami, so ada satu kedai falafel
saya kata, oh ada orang berlindung dekat sini, dekat suami. So saya minta suami pergi tanya, mungkin nak makanan atau nak selimut, insya-Allah kita boleh bantu. So bila suami tanya di sana, dia kata, ya kami perlukan makanan dan selimut. Kalau boleh baju untuk kanak-kanak sebab dah masuk musim sejuk. So kita berilah bantuan, tapi ada salah seorang daripada kanak-kanak tu dah kehilangan ibu dengan bapa dia, and also adik-beradik yang lain. Tinggal dia seorang sahaja. So kita as adult normally kita akan macam it's okay, jangan sedih, insya-Allah dia ain jannah. Dia balas pada saya, dia kata, kenapa saya perlu bersedih sedangkan ibu dan bapa saya dan keluarga saya yang lain sedang bergembira di jannah. Saya kata, oh Masya Allah. So saya di sini, kenapa saya perlu bersedih? Nurul Ain turut menceritakan ibu saudara beliau di sana telah disahkan syahid selepas kediamannya dibom oleh 8 peluru berpandu secara serentak. Impact dekat saya sangat kuat sebab saudara yang terdekat sendiri syahid. So dia sempat masakkan untuk kami 3 hari sebelum. Alhamdulillah dia syahid, alhamdulillah. Saya pergi ke hospital, ke tempat pengecaman mayat. Subhanallah, memang masa tu depan saya lebih daripada 10 mayat yang syahid, yang berdarah-darah. Orang sendiri bawa guna plastik. Di sana mereka tak tunggu. Bila dapat je body pengecam, dah mengecam tu, diorang akan terus ke bumi. And also depan mata saya sendiri, macam kita, Masya Allah, kita ada van mayat, van jenazah, ada easy facility yang untuk tidak untuk mereka. Sometimes yang syahid tu naik donki dengan keluarga, naik lori air. Saya buat decision untuk keluar lah. So, Alhamdulillah, our kerajaan is so concerned about ni. So they are trying so hard lah. Sebab tak mudah. Memang urusan tu tak mudah. List nama yang masuk pun bukan Egyptian yang tentukan. It's from Kogat. Kogat ni macam Israel punya immigration, macam tu lah. Kalau masa tu memang berat hati sangat. Actually kita dah say goodbye dekat keluarga mertua tu dah 2 kali, tapi tak berjaya untuk keluar. Anak buah ni memang rapat lah dengan saya, dengan suami. So yelah, mereka memang menangis sangat lah masa kita nak pergi tu. So bila kami berpatah balik ke rumah mereka, mereka kata, Khatina Muhammad, orang bersuara. Dia kata, kita memang doa yang awak tak balik. Saya kata, Masya Allah, mustajab doa budak-budak ni. And also the second one on hari Jumaat tu, yang pukul 7 sampai pukul 5 tu. The same thing, diorang mendoakan kami ni tak balik. Sampai suami saya cakap, explain dekat dia orang, cakap kita balik bukan untuk suka-suka, bukan untuk lari, ataupun bukan sebab kita tak sayang mereka. Doakan kami boleh keluar. Masa cakap tu hari Sabtu. Subhanallah, hari Ahad tu kan keluar, betul-betul keluar. Masya Allah, cakap mustajab betul budak-budak ni punya doa. Alhamdulillah. Muhammad turut menceritakan Malaysia adalah syurga dan tanah air kedua baginya. Saya nak cakap terima kasih sangat-sangat kepada rakyat Malaysia, semua rakyat Malaysia, kerajaan Malaysia, everyone in Malaysia, daripada budak kecil sampai atuk. Terima kasih kepada semua, because
what I feel in Malaysia, like I rasa like orang memang sangatlah simpati dengan Palestin dan suka Palestin. I rasa lah kalau Malaysia ni border dengan Palestin, keadaan memang dah tak sama macam tu. Orang memang akan take action lagi kuat daripada negara-negara yang dekat dengan Palestin. Alhamdulillah, thank you so much to our PMS, Datuk Seri Anwar, Ministry of Foreign, Datuk Zamri, and also the our ambassador di Kahira, dan juga dia punya tim lah. Thank you so much. Tanpa mereka memang saya tak akan berada di Malaysia sekarang ni. Nurul Ain yang bekerja sebagai pembantu doktor gigi di Emiriah Arab Bersatu UAE dan suaminya akan meneruskan usaha membantu penduduk di wilayah konflik itu meskipun sudah kembali ke tanah air. Dekat sini kita ada everything. Consider kalau nak dibandingkan di sana dengan di sini, kita panggil di sini jannah. Kita ada semua. Jadi nikmati dan bersyukur dengan apa yang kita ada sekarang ni. Baik, inilah perkongsian pertama kalinya Puan Nurul Ain dan suami beliau Dr. Muhammad setelah kembali ke tanah air kepada masyarakat umum, khususnya di kawasan kelahiran Puan Ain di Keramat Kuala Lumpur ketika ini. Semoga perkongsian yang kita bawakan kepada anda ini memberi rasa keinsafan ke atas keamanan dan juga kemerdekaan yang kita kecapi selama ini. Semoga kita sentiasa rasa bersyukur dan berdoa akan kebebasan dan juga kemerdekaan negara Palestin. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Cuit sikit jangan sentap. Hafiz Zoltan. Persediaan sebelum menghadapi banjir. Peka terhadap amaran banjir. Simpan dokumen penting dan sediakan beg kecemasan. Bersedia untuk berpindah sekiranya diarahkan pihak berkuasa. Langkah-langkah dilakukan semasa banjir. Dapatkan maklumat situasi terkini daripada sumber yang sahih. Berpindah segera apabila diarahkan. Jangan sentuh mana-mana peranti elektrik dalam keadaan basah. Jangan cuba harungi air deras. Langkah-langkah dilakukan selepas banjir. Jangan hampiri talian elektrik yang putus atau jatuh. Elakkan memakan makanan yang terkena air banjir. Elakkan terdedah kepada air banjir supaya tidak dijangkiti penyakit berjangkit bawaan air. Pulang ke rumah hanya setelah situasi disahkan selamat. Tahun Melawat Malaysia ditetapkan semula pada tahun 2026 dengan sasaran ketibaan 26.1 juta pelancong asing dan perbelanjaan domestik sebanyak 97.6 bilion ringgit. 350 juta ringgit bagi merancangkan promosi dan aktiviti pelancongan supaya Malaysia kembali sebagai destinasi pelancongan pilihan utama. Ini termasuk kempen Melawat Malaysia, kerjasama industri dan aktiviti promosi, pengenjoran acara pelancongan, bantuan kepada lebih 200 penggiat kebudayaan yang menganjurkan aktiviti seni dan budaya, geran padanaan penerbangan charter dan dana kepada Pusat Pelancongan Islam ITC untuk membangun industri pelancongan mesra Muslim di Malaysia. Baik, bertemu kembali dalam Cuit Sikit Jangan Sentap, dan tadi anda telah pun saksikan satu short ringkas, bingkisan ringkas itu kita bawakan kepada anda. Saya berjumpa dengan saudari Nurul Ain. Lebih kurang seminggu dia balik ke tanah air.
Masa tu masih lagi fresh lah cerita daripada Nurul Ain dan juga suami beliau. Semoga menjentik rasa insaf kepada kita dengan apa yang kita ada hari ini lah. Betul. Kita kebebasan, keamanan, kemerdekaan yang kita ada. Kita rasa pun bila kita tengok video tu pun rasa macam ya Allah, ujian yang mereka hadapi ni bukan macam kita. Betul. Lagi besar sebenarnya daripada kita. Jadi alhamdulillah kita perlu bersyukur dengan apa yang kita ada dan insya-Allah kita akan terus bersolidariti kepada rakyat Palestin. Betul. Dan topik kita hari ini berkenaan dengan husnul khatimah. Kematian yang baik, kematian yang kita dambakan, itulah pengakhiran yang kita mahukan. Dan kita bawa kepada anda dua tetamu di studio hari ini. Kita perkenalkan terlebih dahulu Ustaz Haji Rahimi P. Ramli, pendakwah. Apa khabar? Assalamualaikum. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar? Alhamdulillah sihat seadanya. Warna kita sama? Sama. Warna-warna keberanian? Warna merah. Ya. Oh, ni tak berani lah. Ni kurang sikit. Kurang sikit lah. Ni bedliner kot. Tapi saya nak kenalkan juga kakak saya. Kakak? Dia bawa kakak lah hari ni. Kita bawa kakak hari ni, lain mak lain bapak. Sebab nama sama, kita kenalkan Datin Rabiqah Nur Islam. Selebriti siapa tak kenal dengan dia. Assalamualaikum Datin. Waalaikumsalam. Islam. Assalamualaikum Datin, Islam. Salam Islam. Nama kita kan sama. Nama kita sama, betul. Ini Ustaz ni keturunan yang unik. Masya Allah. Keuntungan nama Islam tu membawa panji Islam. Allah Takbir. Hidung sama, mancung. Hidung sama, handsome, cantik. Alhamdulillah. Siapa lagi nak puji? Ya. Boleh saya mulakan soalan dulu, Syed? Okey, Ustaz. Kita tajuk kita hari ini itu husnul khatimah. Ya, betul. Kita nak kaitkan juga dengan apa yang diceritakan oleh saudari Nurul Ain tentang kematian syahid dan sebagainya. Mungkin husnul khatimah itu bagaimana digambarkan dan kenapa kita perlu dambakan kematian yang sedemikian rupa? Hafiz dan juga seluruh yang bersama dengan kita pada hari ini, terutama adik-adik kita daripada UiTM yang turut bersama dengan kita. So sekarang kita berada dalam program yang sangat mulia. Saya kira kita bercakap berkaitan dengan kematian, husnul khatimah. Satu tajuk yang jarang mungkin orang nak bercakap tentang mati ni. Adakah kita seronok dengan kematian? Adakah kalau kita berkata hari ini kita bersedia untuk mati? Tentu tidak. Jadi benda yang kita tak nak ni, kita kena bercakap tentang dia. Sebab kita akan mengarah kepada perkara tersebut tentang mati. Dan bagaimana kita nak bercakap soal mati yang baik. Husnul khatimah maksudnya adalah kematian penutup yang baik. So dalam kehidupan kita ni kita mesti mengejar untuk mencari noktah dalam kehidupan kita dengan mencapai husnul khatimah. Yang ganjaran husnul khatimah adalah selamat soal kubur. Selamat seksa kubur. Ini perkara-perkara yang kita bercakap adalah perkara yang sam'iyat, yang kita cuma dengar tetapi tidak ada lagi orang yang telah pergi ke alam sana mampu balik bercakap dengan kita. So kita bercakap tentang soal kematian ini berdasarkan pada hadis-hadis baginda Nabi SAW. So fokus kita bila mana kita diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya kita kena mencari ending yang terbaik dalam hidup kita. So Nabi kata aish ma syi'ta. Hiduplah bagaimana yang kamu suka nak hidup. Kamu nak jadi orang yang jahat ke? Kamu nak jadi orang yang baik ke? Terpulang pada kamu. Fa innaka mayyitun. Ingat pada satu masa kamu akan bertemu dengan kematian. So kita kena corak bagaimana kematian kita ni untuk menjadi titik noktah yang terbaik. Penutup kita yang terbaik. Sebagai disebut sebagai husnul khatimah. Lawan kepada husnul khatimah adalah su'ul khatimah. Kematian yang jahat. Bila mana mati yang buruk, maka perkuburan kita bersedia untuk mengazab kita. Kalaupun Saidina Osman, khalifah yang ketiga, seorang maula ataupun khadam pada Saidina Osman bertanya, wahai khalifah, kenapa kamu bila duduk di kubur, kamu menangis? Bila cakap soal mahsyar, soal neraka, kamu macam relax lebih daripada kuburan. Dia kata ini adalah satu alam yang jelas kita nampak dengan ainul yaqin. Mana tempat yang akan kita menuju adalah 7 kaki di bawah. Kita berada dalam kegelapan dan ketakutan, bahkan kita akan dimakan ulat-ulat. Jadinya kalau aku ni beramal dengan amal yang soleh, penutup yang husnul khatimah, aku akan selamat di sini. Janji Nabi diluaskan kuburan, diterangi kuburan, dipermudahkan soal munkar dan nakir, dan juga kita kalau boleh tidak mahu soal jawab kubur. Kalau kita dapat husnul khatimah, kita terhindar daripada soal jawab kubur. Sebagaimana yang kita tengok visual tadi, saudari Nurul Ain, bagaimana beliau melihat orang-orang yang di sana matinya adalah syahid. Orang yang mati syahid, ganjarannya adalah langsung syurga. Dia tidak melalui alam barzakh. Umpama syokkat ke syurga tu. Syokkat ke syurga.
adakah kita akan beroleh yang sedemikian? Adakah kita sanggup untuk berada di dalam medan peperangan? Adakah itu kematian yang tertinggi darjat? Itu kematian yang tertinggi darjatnya. Bila mati saja, dibom saja, dengan mata kita ni kita nampak, ya Allah, sadis, berkecai. Tetapi rohnya sudah pun berterbangan di syurga. Rohnya berada di dalam mulut burung-burung yang berterbangan di syurga. Dia tidak boleh menjejak kaki di syurga, kata Nabi, tetapi sudah boleh memantau keseluruhan sudut syurga mana dia nak pergi. Allah. Jadi kalau kita ambil kata sabda Nabi ini, kita rasa macam keuntungan kepada mereka. Mereka sebab tu mereka berjuang untuk kekal di bumi tersebut. Kerana mempertahankan tanah air, meninggal mempertahankan tanah air adalah syahid, jelas. Meninggal mempertahankan agama adalah syahid, jelas. Berarti meninggal mempertahankan maruah, mempertahankan harta adalah syahid. Jadi apa lagi yang kita nak hukumkan mereka kematian warga Palestin di sana? Tentunya kematian mereka adalah kematian yang husnul khatimah. Jadi adakah kita juga boleh husnul khatimah? Amin. Boleh sambung lagi? Amin. Sambung lagi. Tapi Ustaz, kalau kita nak ikutkan macam kata Ustaz, ending yang baik itu, saya pernah dengar kata Nabi pun kematian yang baik adalah kematian itu adalah apa yang kita selalu buat dalam kehidupan seharian kita. Tapi kalau kehidupan seharian kita, saya ambil contoh diri saya lah, wuduk pun jarang. Saya nak mati dalam keadaan wuduk, baca Quran pun jarang. Kita bagi kita lah, kita tak bagi contoh api saya ni. Jujurnya. Kita jujur. Jujurlah dia hari ni Islam. Macam contoh Hafiz pun kalau contoh baca Quran pun jarang. So macam mana kita nak mati dalam keadaan baca Quran, dia masjid pun jarang. Macam nak mati dalam keadaan kita dalam masjid. Sebab tu kita kena hidup, kita akan mati bagaimana cara kita hidup. Kalau kita memang hidup sekadar hiburan dan kemaksiatan, mati dalam keadaan demikian, memang su'ul khatimah. Sebab tu Nabi kata, pilihlah jalan macam mana kamu nak hidup. Tapi kamu kena ingat satu benda, fa innaka mayitun, kamu akan mati. So nak tak nak, jalan kita cuma ada dua. Kamu akan nak pilih nak jadi soleh, bukan tentu nak jadi ustaz atau ustazah. Tak, kamu ustaz ustazah pun tak tentu jalannya syurga ataupun neraka. Na'udzubillah, kita pun bersedia. Kita nak jadi soleh ataupun kita nak jadi toleh. Toleh maksudnya jahat, soleh maksudnya baik. Kalau kamu nak jadi orang soleh, kamu kena ada ilmu. Ilmu berkaitan dengan agama. Nak tak nak, sebab tu Allah Taala, sebab tu Nabi kata, tuntutlah ilmu kerana faridatun ala kulli muslim. Kerana ilmu itu adalah fardu ain kepada orang beriman. Apa ilmu yang fardu ain yang mesti kita ada untuk selamat di akhirat? Ilmu fardu ain itu adalah ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, apa pula lah ilmu-ilmu ni. Banyak masalahnya. Jadi saya kena penting. Maknanya kita kena belajar tentang bagaimana kita solat. Bagaimana kita nak beramal dengan syariat Islam kita. Kurang-kurang kita kenal Allah dengan sifat 20-nya. Kurang-kurang kita belajar tentang akhlak, adab. Benda ni telah pun kita belajar. Kalau siapa masuk dalam sekolah-sekolah pagi, kita disediakan silibus sekolah pagi lah, sekolah kemasaan. Kemudian kita ada sekolah petang, sekolah agama, Datin. Sekolah agama tu adalah yang menyelamat kita untuk menyelesaikan fardu ain kita. Jadi kita semua adalah orang yang telah belajar ilmu fardu ain. Tinggal kita nak beramal ataupun tidak. Ya, betul. Ustaz cakap sekolah agama dia pandang Datin. Kenapa Ustaz macam tu? Sekolah agama pandang Sebab Datin. saya orang Johor. Orang Johor dia orang Johor dia sampai dah jahaz. Orang Johor kita ada sekolah agama, sekolah pagi, petang kita pergi sekolah agama. Kita ada dua sekolah. Cakap pasal Palestin ni, Datin antara selebriti yang kerap berjihad di media sosial, berkongsi perkembangan terkini terjadi di Gaza. Masya-Allah. Dan kerap dan juga konsisten menggunakan hashtag Road to Jannah. Masya-Allah. Mungkin boleh ceritakan tentang soal topik kita hari ini. Bagaimana Datin mengumpul segala kebaikan ini untuk memastikan bahawa husnul khatimah itu kita perolehi. Datin pun nak jadi sukarelawan ke Gaza nanti ya? Masya-Allah. Kalau diizinkan Malaysia, amin. Kalau ikut kata diri sendiri nak pergi. Bukan nak pergi tu berjuang, nak pegang senjata, nak tembak, bukan. Nak pergi nak peluk-peluk anak-anak tu semua. Sebab apa? Sebab mungkin saya ni keibuan lebih sikit kot. Sebab saya kan banyak sangat anak, alhamdulillah. Berapa orang kan? Saya total 820. Saya anak sendiri total 7, anak termasuk anak ekspres ada 2, so 9 anak berada di dalam rumah saya. Anak 7 macam ni So jadi saya ni orang kata keibuan, kesedihan apa yang saya tengok di
media sosial tu membawa saya rasa macam sakit, perit, rasa macam marah. Sebenarnya saya susah macam tu, tapi bila saya tengok anak-anak je saya kalah. Jadi kalaulah Allah izinkan sampai saya berdoa, ya Ustaz, Ustaz saya nak tanya, adakah saya salah? Doa saya selepas solat sekarang ada tambah lagi satu doa Ustaz. Doa saya, ya Allah ya Tuanku, jika satu hari Engkau menarik nyawaku, jadikan aku malaikat. Berdosa ke Ustaz? Saya doa macam sebab jadikan saya malaikat, sebab saya teringin nak turun di bumi Palestin. Saya teringin nak turun di bumi Palestin, nak membantu mereka. Sampai doa saya hari-hari macam tu selepas solat. Kalaulah Allah SWT tarik nyawa saya suatu hari nanti, kan kita tak tahu, macam Ustaz kata kan, kalau boleh kita nak husnul khatimah lah kan, tapi kita tak tahu apa yang kita buat dalam hidup kita. So jadi itu doa yang saya selalu berdoa untuk diri saya. Okey, Ustaz akan jawab soalan tu. Soalan Datin. Tapi saya nak kembali kepada floor kita ni. Adik-adik kita datang saja. Mesti kita bagi ruang tanya soalan. Okey, kita ada soalan daripada adik kita berbaju putih ni. Macam muka Miru Aiman sikit. Betul. Mungkin boleh tanya soalan kepada kita. Apa soalannya? Kapla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sahil bin Sulaiman, berumur 20 tahun, berasal dari Batu Pahat, Johor. Orang Johor Datin. Dua sekolah kan? Betul. Betul. Okey, soalannya? Soalan saya adalah berkaitan tentang ilmu. Ustaz kata ilmu adalah fardu ain untuk orang-orang yang beriman. Kalau macam kami belajar tentang ilmu dunia, adakah ada jalan untuk kami untuk mencapai mati yang husnul khatimah, mati syahid? Itu soalan saya. Okey. Mana Ustaz? Okey. Bagus soalan tu. Tepuk sikit. Tadi bila kita sebut tentang fardu ain, belajar Quran, hadis, aduh aku ni belajar tentang meskom, belajar engineer, tak berkaitan dengan fardu ain. Sebenarnya kita telah pun diajar ilmu fardu ain sejak di bangku sekolah. Kalau kita rasa kita tak belajar lagi dengan ilmu membaca Al-Quran, maka wajib kena belajar juga, cari juga kelas dan selesaikan juga pengajian agama kita. Sebenarnya itu kewajipan. Kalau kita hidup namun kita tidak mengenal alif, ba, ta, bagaimana kita nak membaca Al-Quran dan bagaimana kita nak melakukan amal-amal yang difardukan pada kita. Solat itu wajib. Perkataan yang mesti dibacakan dalam solat adalah Quran. Kalau kita tak belajar bagaimana membaca suratul Fatihah, bagaimana mungkin kita nak sembahyang? Apakah kita sembahyang itu tanpa ilmu? Sembahyang tanpa ilmu itu tidak diterima. Itu kalau kita nak lebih mendalam lagi, adakah kita belajar tentang sifat solat yang sebenar? Itu lagi menakutkan. Jadi proses dalam kehidupan kita ni, sebab tu kita kena sediakan diri kita supaya kita belajar juga tentang agama kita, tentang ilmu-ilmu syariat, bagaimana kita nak melaksanakan amalan-amalan yang difardukan, contohnya sembahyang fardu, puasa fardu, zakat fardu, haji fardu, benda-benda ini fardukan. Begitu dengan bacaan Al-Quran kita, ini benda yang membantu kita untuk menambahkan amalan, mendekatkan pada akhirat. Itu secara umum. Ibadat ni ada dua, satu ibadat umum, satu ibadat khusus. Ibadat umum ni solat semua kita nampaklah, itu sebagai ibadat umum. Adapun ibadat khusus macam kita duduk, ibadat khusus bagaimana solat. Sorry, minta maaf, itu kesilapan tadi. Ibadat khusus adalah sebagaimana solat. Ibadat umum macam kita duduk sekarang ni, kita macam seronok bercakap, boleh bergelak. Majlis ilmu ni. Tapi ini majlis ilmu dan kita niatkan ini kerana Allah, dia jadi ibadat. Itu satu benda simple. Kita keluar pergi kerja, kita niat kerana Allah, dia jadi ibadat. Banyak sekali. 24 jam kita ni adalah hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Aku tidak akan ciptakan jin dan manusia adalah melainkan untuk beribadat. Maknanya kita hidup kita ni 24 jam ini adalah diperuntukkan untuk semuanya jalan ibadat. Dan Nabi kata satu saat yang dibazirkan bukan tujuan untuk ibadat, kita menjadi orang yang menyesal selepas mati kita. Itu menjawab kepada soalan Syahir tadi. Okey, baik. Walaupun Ustaz, ada satu lagi soalan tertinggal. Kita akan jawab selepas ini. Kita akan minta Ustaz jawab doa Datin tadi. Kita akan berehat dulu seketika. Kembali selepas ini, cuit sikit, jangan sentap. Jangan ke mana-mana. Yes. RM100 juta geran pendigitalan sehingga RM5,000 untuk manfaat 20,000 usahawan PKS dan pengusaha mikro untuk menaikkan taraf sistem jualan, inventory dan perakaunan digital. RM900 juta pinjaman di bawah BNM, Bank Negara Malaysia, menggalakkan syarikat PKS
meningkatkan produktiviti perniagaan melalui otomasi dan pendigitalan. RM40 juta untuk program Shop Malaysia Online. Iaitu untuk peniaga kecil, terutama bidang makanan yang berniaga dari rumah. Pusat ekonomi digital di setiap zon akan terus diperkasa untuk menyokong pengusaha kecil menjual produk secara dalam talian dengan peruntukan RM25 juta. Kerajaan Malaysia melalui Kertas Putih di Parlimen telah mengisytiharkan bahawa ISIS, IS atau Daesh adalah sebuah kumpulan pengganas. Kumpulan pengganas ini menerbitkan pelbagai jenis produk propaganda berbentuk risalah, video, cakra padat, baju, majalah, bendera dan poster bagi tujuan menyebarkan ideologi mereka. Sekiranya didapati memiliki barangan yang berkaitan dengan kumpulan pengganas, anda akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 130JB, (1)A dan (B) Kanun Kesiksaan. Penjara maksimum 30 tahun dan denda jika disabit kesalahan. Fanatik dan taksub beragama pencetus kepada ekstremis dan radikalisme. Bersama kita memelihara keamanan negara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak perasan. Bang, saya sebenarnya ada hajat ni nak pergi solat dekat masjid. Jom ikut saya. Sebenarnya kat atas ni okey. Kat masjid lagi elok bang. Lagi satu bang Mana dah tahu ini kereta air kita solat sama-sama dekat masjid bang. Oh ni macam je pan. Kau jangan main-main buat mati ni. Buat kematian ni bang. Memang saya fikir sangat-sangat sekarang. Oh kau cerita pasal mati-mati ni. Dah jom lah. Boleh ke masjid? Masjid. Jom. Bang, saya bawa abang datang sini sebenarnya ada sebab. Bang, kalau kita tengok kan bang, orang dekat Pasir sekarang ni bang, dia orang mati tu mati yang dicemburui bang, mati syahid. Betul. Saya kalau boleh bang, nak juga mati dalam keadaan macam tu bang. Saya dengar dekat sana, diorang punya mayat bau seharum kasturi bang. Ya Allah, nak kata dekat sana mayat mereka, orang kata apa, Allah sangat jaga. Betul. Tak apa bang, macam ni. Sebab hari ni kita ada rancang nak panggil imam datang sini yang borak-borak tentang isu Palestin. Tapi yang lebih cantik lagi, imam ni katanya daripada Palestin. Dari Palestin bang? Real orang Palestin. Ya Allah. Jadi kita boleh borak-borak dengan dia. Pengalaman dia tu yang kat sana. Pengalaman yang sebenar bang. Yang untuk kita baca ni daripada medsos, daripada orang cakap. Betul. Tapi ni kita dapat real daripada orang Palestin. Tak sabarlah saya. Imam dari Palestin. Dah sampai ke imam tu bang? Kejap lagi insya-Allah. Ya. Kita pergi masjid bang. Okey boleh. Jumpa imam bang Baca. Borak-borak dengan dia. Boleh bang. Jom. Banyak benda yang kita boleh dapat ni. Kan sabar je saya. Jangan risau. Bang. Dah masuk waktu? Masuk. Jom. Boleh? Nak jumpa jumpa imam. Boleh imam sekali. Orang Palestin ni bang. Jom. Tadi lakonan mantap daripada Irfan Syahmi. Tapi tadi Irfan cakap nak ajak bos ke masjid, bos nak ke masjid tadi. Masalah Dia pergi ke tak masjid tu? Saya pun tak tahu cerita ending dia macam mana kan. Nampak macam tak masjid je tu. Tapi Ustaz, saya ada terdengar ke satu hadis ni. Kata Nabi katanya masa jadi hukum amirah wahya qarabun minal huda. Orang yang InsyaAllah sesuai dengan nama dia Islam. Sesuai Islam. Jangan terkejut sangat. Maksudnya orang yang pergi ke masjid ni adalah orang yang beriman, Ustaz. Betul. Ustaz Syai. Betul. Maksudnya kalau macam tu, kalau yang tak pergi macam tadi tak beriman. Itulah maksudnya soalannya begitu. Tanda orang yang beriman adalah dia mengimarahkan rumah Allah. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Allah Taala firmankan. Tanda orang yang nak tengok orang yang beriman di dunia adalah dia sentiasa berulang-alik ke rumah Allah, mengimarahkan rumah Allah. Bukti tandanya adalah dia beriman dengan hari akhirat.
Itu Allah Taala dah patri kan. Orang yang macam ni dia adalah orang yang beriman. Tapi kita cakap pasal syahid ni juga, Pis. Sebelum syahid tu, jihad itu adalah pengorbanan yang terbesar dalam kehidupan kita. Tapi kalau di Malaysia ni kita tak boleh jihad berperang dan sebagainya. Mungkin jihad ke arah kebaikan. Mungkin Datin, kalau kita tahu, mungkin saya pun ada zaman silam. Datin, apa Datin gelak Datin? Ini soalan serius ni Datin. Tadi Datin tanya kenapa tak cuit sikit. Sebab itu Datin, jangan tanya. Waktu zaman itu nak ke zaman ini. Jihad dia tu. Zaman ini macam mana? Zaman itu macam mana? Masya-Allah. Merugi pula post konsert itu. Penghijrahan tu macam mana? Okey, macam ni. Pada saya, setiap hari-hari yang kita lalui, pasti akan ada sedikit penghijrahan. Kalau dalam hati, dalam fikiran, dalam diri kita nakkan ke arah tu. Maknanya bagaimana untuk ke arah kebaikan, iaitu penghijrahan yang lebih baik. Kita orang Islam, kita percaya Allah tu wujud, Rasulullah tu ada. So kita kena banyakkan berdoa. Macam saya, I am not perfect. Saya memang ada zaman-zaman kejahilan, maknanya kan, zaman muda saya. So jadi saya sentiasa berdoa dekat Allah. Saya tahu, ya Allah, ibu bapa saya mahukan anak-anak yang lebih baik, lebih soleh, soleha. So jadi saya tak dapat buat tu zaman-zaman, maksudnya zaman saya remaja. Mungkin ada kenakalan ke apa, kejahilan saya. So jadi saya nak ke arah kebaikan. Bagi saya tolong, bagi saya petunjuk. So jadi hari-hari yang saya lalui sekarang ni lebih-lebih lagi dalam keadaan dunia yang dah berubah macam ni. Kalau you tengok langit pun you tahu dah berubah dunia. Langit tu macam rundum, macam sedih. So jadi saya kata saya takut. Saya takut dengan tajuk kita macam hari inilah, kematian tu saya takut. So jadi bila kita mengingat mati tu sebenarnya pahala dah. Okey, akan membawa kita ke benda yang baik sebenarnya. Kita nak melakukan benda yang baik. So hari-hari yang saya lalui, saya cuba buat yang terbaik kerana Allah, maknanya saya sentiasa berdoa, saya sentiasa dekatkan diri dengan dia, saya sentiasa learn Al-Quran dan istiqamah. Nak istiqamah tu is not easy. Bukan mudah, tetapi bagaimana untuk you buat, you kena mendekatkan diri you dengan benda-benda yang baik. Salah satunya adalah pergaulan, berkawan. Saya percaya berkawan ini memainkan peranan yang sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Sebab apa? Kalau contohlah kalau you berkawan dengan orang yang baik tetapi dia tak solat. Contohnya you suka kawanan dia tetapi dia tak solat. Maknanya waktu solat tu dia pun macam mengabaikan. You akan terikut-ikut, confirm you akan terikut-ikut. Pengaruh tu kuat. So kalau you berkawan dengan orang yang baik juga, dalam masa yang sama dia pergi solat, jom kita pergi sembahyang dulu, apa tu kita pergi survey kedai ni ke, kedai Nike ke, nak beli barang ke. So you akan macam, ya Allah, aku tak solat, tapi you akan terikut benda yang baik dia buat. Aku pun buatlah sekali. So jadi saya percaya kehidupan kita, keadaan sekeliling kita memainkan peranan yang amat penting, lebih-lebih lagi berkawan untuk kita terus, orang kata, istiqamah tu tadi. Cakap pasal kawan ni juga. Contoh macam solat, tak solat tapi buat baik. Contoh macam kawan saya yang Hafiz, bukan nama sebenar tu. So kawan-kawan nama sebenar. Hafiz bukan nama sebenar. Ustaz, kenapa terus direct sangat Ustaz? Cuit sikit. Jangan cakap. Tapi kalau macam tu ada juga yang dia bersedekah ni banyak Hafiz. Zakat sampai 1 juta, 2 juta. Masya-Allah. Tapi tak solat. Dan juga selain daripada nak menjawab soalan Datin tu, adakah ini dihalalkan? Sebab saya percaya solat tu adalah ibadah tertinggi. Maksudnya tiang agama, ibadah tertinggi. Kalau solat, kalau mendakwah pun boleh mendakwah dalam cara kita, cara orang Melayu. Tapi solat cara yang dah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sebut 3 syarat untuk amalan diterima. Yang pertama, kamu mesti menjadi orang Islam. Kalau kamu bukan Islam, kamu tidak beriman dengan Allah, sebanyak mana kamu buat di dunia pun tidak beroleh apa-apa di akhirat. InsyaAllah. Yang kedua, mesti kamu jadi orang yang menunaikan solat. Sekiranya kamu tidak menunaikan solat, jangan mimpi Allah nak terima zakat kamu, puasa kamu, segala benda sedekah kamu, apa pun haba'an manthura. Debu yang berterbangan, hilang. Begitu yang ketiga, kamu mesti jihad.
tiga benda yang utama Allah nak terima. Jihad ni yang paling besar, bukan jihad turun di medan perang, kita nampak besar. Jihad melawan nafsu kita sendiri, sebagaimana Datin sebut. Di jihad yang besar, dia buat perubahan daripada dulu sehingga kini, dan niatnya semata kerana Allah. Bila kita mencari Allah, Allah tolong kita, Allah ilhamkan kita, Allah bantu kita bagi kita benar-benar boleh berubah, dan Allah pertekankan jiwa kita supaya kita senang istiqamah. Bila kita jihad itu kerana Allah. Ada orang turun di medan jihad, terbunuh, mati syahid di medan jihad, tetapi orang manusia mendakwa kata dia syahid, tetapi Allah kata tidak. Kita menghukumkan dia syahid. Sebab tu syahid ni ada tiga. Satu, syahid dunia akhirat. Dua, syahid dunia. Tiga, syahid akhirat. So orang yang turun ke medan jihad bukan niat kerana Allah, dia adalah syahid dunia. Di mata manusia, wah hebatnya dia syahid. Tapi di depan Allah esok, Allah Ta'ala kata, anta kadzab, engkau pembohong, pendusta. Engkau turun ke dunia angkat senjata, tetapi kau nak dapat pengiktirafan manusia ke orang yang hebat. So carilah manusia yang boleh bagi ganjaran kepada kamu, masuk neraka. Orang yang turun syahid jihad yang jelas nampak, tapi Allah Ta'ala kata masuk neraka. Beberapa sahabat Nabi juga terkorban dalam medan jihad. Nabi kata dia ahli nar, neraka. Maksudnya kita kena ketahui bahawa sembahyang itu adalah asas untuk Allah menerima segala amal kita yang kita buat. Memang tak boleh nak kata apa dah. Tak boleh kata apa dah habis. Bukan nama sebenar. Bukan nama sebenar. Maknanya Ustaz, first dia kena solat, dia kena Islam. Dia kena Islam. Islam, beriman dengan Allah. Maknanya beragama Islam. Beragama Islam. Kedua, dia kena solat. Ketiga, dia kena berjihad. Tiga tu. Usaha buat lakukan kebaikan. Usaha untuk solat. Ingat, senang ke nak solat? Betul. Kalau orang yang biasa imun dengan meninggalkan solat, apa dia rasa kalau dia tak solat? Betul. Sedangkan solat ini adalah meninggalkan solat ini dosa besar selepas syirik. Dosa besar ada 70 dosa besar. Dosa besar meninggalkan solat yang kedua. Tetapi kita imun meninggalkan solat. Beraninya kita. Macam mana nak hadap dalam kubur? Orang yang tidak solat tentu akan diazab dalam kubur. Begitu di mahsyar. Begitu nak sirat. Begitu nak mizan. Begitu nak... macam mana lepaskan kita, Fi? Takutnya. Muka dia macam sentap je. Mengisapkan. Sentap dah nak bertanya soalan. Alamak. Kita tanya kenapa. Siapa pula seterusnya nak bertanya yang pegang mikrofon ni? Apa soalannya kepada tetamu kita? Okey, Assalamualaikum. Nama saya Afifuddin bin Kamaru. Berumur 21 tahun, berasal dari Kuala Lumpur. Saya ada soalan. Jika seseorang ni baru nak mula berhijrah, maksudnya baru nak mula dalam istiqamah nak buat penghijrahan tu, tapi pada ketika itu juga dia dijemput ilahi, adakah dia punya kematian tu dikira sebagai husnul khatimah? Menarik soalannya. Tadi siapa? Datin ke Ustaz? Ustaz pun boleh, Datin pun boleh. Tapi dia pandang Datin itu dia pandang Ustaz. Ambil channel tak pandang Ustaz. Jawab. Masya-Allah. Okey. Innamal a'malu binniat. Allah mengukur niat kita. Ada seorang yang telah membunuh 99 orang. Kemudiannya dia nak bertaubat. Dia pergi jumpa seorang ulama dan rahib. Rahib ni kata, engkau ni tak boleh masuk syurga dah. Confirm ahli nar, bunuh 99 orang, bunuh 1000 orang. Tapi dia sedih. Last kali dia bunuh kawan tu. Mencukupkan 100 orang. Lepas tu dia pergi kepada agamawan yang kedua. Agamawan kata, kau buatlah dosa sebesar bukit Uhud, sebesar dunia pun Allah Ta'ala tetap akan menerima taubatmu. Oleh itu engkau kena berhijrah. Jangan duduk di kampung asal. Kau kena berhijrah, meninggalkan kawan yang mempengaruhi diri kau tu. Kau berhijrah mencari kawan yang baik, tempat yang baik, kerana kita senang dipengaruhi oleh suasana. Jadinya itu kita beriman dengan suasana, bi'ah kita. Bi'ah menentukan siapa kita. Kawan menentukan iman kita. Al-mar'u, nak tengok dia ni soleh tak soleh, tengok siapa dia berkawan. Nabi kata al-mar'u 'ala dini qalilih. Seseorang itu diukur atas agama sahabat dia. Kalau sahabat dia semayanglah dia. Macam Datin kata tadi. Betul tu. Nabi dah sebut kan. Dan kawan ni, dalam perjalanan dia nak pergi tempat untuk bertaubat, meninggal. Dan diukurnya jarak dia, dengan jarak dia meninggalkan maksiat tadi itu adalah Allah memberikan rahmat kepadanya untuk masuk syurga. Kerana niat belum sempat semayang. Itu niat dia untuk berubah. Itu husnul khatimah. Soalan saya tadi Ustaz tadi. Soalan doa Ustaz. Doa. Lama Datin. Itu tanda Datin ada iman. Orang yang man la yahtam bi amril muslim falaysa minhum. Siapa yang tak peduli dengan urusan umat Islam, dia bukan kalangan umat aku, Nabi kata. Maksudnya Palestin, semua kita geram, ya Allah, kalau boleh aku nak jadi malaikat, turun pergi sana. Antara tentera-tentera malaikat. So
adalah iman tu. Dan bolehkah kita nak jadi malaikat? Tentu tak boleh. Tapi kita boleh jadi sebaik malaikat. Iman kita yazid wa yanqus. Iman kita Nabi kata boleh meninggi lebih pada malaikat dan boleh merudum lebih pada syaitan. Kenapa Nathan Hayu ni tu dia sebut nama boleh kan? Ni sangat terlampau dahsyat sangat dia buat. Dia boleh jadi lebih teruk daripada syaitan. Lebih jahat daripada syaitan. Syaitan pun tengok aku pun tak sampai macam ni. Syaitan tak pernah mengaku kata ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan tertinggi. Syaitan tak pernah mengaku Tuhan. Firaun mengaku Tuhan. Firaun tu maksudnya raja. Maksudnya pemerintah. Pemerintah mengaku Tuhan. Pemerintah kata jangan tandah air hujan. Itu ayat itu sudah lebih. Okey. Dalam soalan tadi yang Datin bolehkah berdoa yang sedemikian? Boleh. Untuk kita mencapai tahap kebaikan kita seperti mana malaikat. Dan kalau Allah jemput ke sana, kalau kita ada keyakinan, kekuatan, keimanan yang tinggi untuk turut sama berjuang, berjihad, kalau ada jalan, ahlan, silakan. InsyaAllah. Ustaz, ada 3 perkara untuk kita bawa ke alam kematian kita, amal soleh, anak yang soleh dan yang, juga ilmu yang bermanfaat. Ini saya nak tanya kepada Datin sebenarnya sebab anak Datin ni ramai yang akan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Kita akan tanya selepas ini, kita akan berehat seketika, kembali sebenarnya cuit sikit, jangan sentak. Berikut adalah langkah-langkah persiapan sebelum banjir untuk 3 golongan berisiko tinggi. Untuk golongan wanita dan ibu hamil, sentiasa bersedia membawa perkara-perkara berikut: kad pemeriksaan mengandung, barangan keperluan peribadi sebagai contoh tuala wanita, barangan keperluan bayi atau anak dan bekalan ubat-ubatan. Kepada ibu-ibu yang hamil dan hampir dengan tarikh bersalin, segera maklumkan kepada pihak kesihatan berhampiran. Barangan yang perlu dibawa ketika menghadapi banjir untuk golongan pesakit kronik yang sedang mendapatkan rawatan adalah seperti berikut: buku rekod perubatan, barangan keperluan peribadi dan bekalan ubat-ubatan. Manakala untuk ahli keluarga pesakit yang terlantar dan pesakit hemodialisis, anda dinasihatkan untuk memindahkan pesakit berkenaan terlebih dahulu dan menghubungi pejabat kesihatan berhampiran untuk khidmat nasihat selanjutnya. Pesanan ini dibawakan kepada anda daripada RTM. Wow, menarik tawaran kerja ni. Gaji lumayan. Tempat tinggal pun disediakan. Kerja kat luar negara pula tu. Kau biar betul. Kita ni kena hati-hati. Sekarang ni semua benda kita kena teliti. Jangan terperdaya dengan tawaran bekerja di luar negara. Sentiasa waspada dengan kaedah operasi licik sindiket penipuan pekerjaan bagi memerangkap mangsa dengan tawaran pendapatan lumayan dan tanggungan perbelanjaan oleh majikan di luar negara. Setibanya di negara tujuan, mangsa dipaksa bekerja sebagai skamer. Kesengsaraan akibat tipu daya sindiket membuatkan mangsa meminta pertolongan untuk diselamatkan dan dibawa pulang. Laporkan sebarang maklumat berkaitan sindiket penipuan pekerjaan di luar negara menerusi talian dan email berikut. Ya, bertemu kembali cuit sikit jangan sentap. Untuk segmen yang berikutnya ataupun minit yang berikutnya, saya nak tanya kepada Datin lah, sebab kita kata tadi amal jariah, anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat. Saya nak tanya satu perkara, anak yang soleh, sebab Datin anak yang ramai. 7 orang ni zaman sekarang ni Syai, 7 orang tu dah ramai dah, meriah dah rumah tu, campur lagi 2 orang, total 9. Tanggungjawab tu sangat besar. Apa yang menjadi satu, bukan bebanan lah, apa yang Datin pegang supaya anak-anak ini menjadi anak yang soleh, anak yang soleha yang akan melapangkan kubur kita nanti? Besar tanggungjawab tu. Masya Allah. Bila bercakap pasal beban, saya nak baca ayat sikit. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Maknanya Allah tidak akan membebani seseorang hambanya melainkan apa yang termampu olehnya. Sampai saya hafal ayat tu. InsyaAllah saya ni percaya yang Allah tidak akan membebani saya sebagai seorang ibu yang beranak ramai untuk membesarkan mereka. Sebab saya percaya semua tu Allah dah atur untuk saya. Dan Alhamdulillah saya suka sangat anak ramai. So jadi apa yang menguatkan saya punya orang kata melihat ibu saya sendiri.
kerana adik-beradik saya pun 8 orang. So jadi saya anak nombor 7. Kami dilahirkan dalam keluarga yang bukan senang, keluarga yang bukan orang kata sederhana pun bukan, yang maknanya agak susah. Tetapi kami mempunyai ibu bapa yang sangat penyayang, yang sangat orang kata mengeratkan you kena sayang kakak, you kena sayang adik, abang you need to take care of your brother and sister. Macam tu my father cakap lah. So jadi bila kuatnya bonding antara keluarga tu, saya dapat daripada zaman saya kecil, saya menguatkan benda tu di alam perkahwinan saya sekarang dengan beranak 7 sendiri dan 2 ekspres. So 9. So 9 orang anak duduk dengan saya daripada kecil sampai sekarang lah. Sampai saya ada yang dah universiti, ada yang dah bertunang seorang. So jadi saya rasa saya sepatutnya rasa bersyukur dan bertuah, dan orang kata memang kena kuat sebagai seorang ibu, sentiasa bagaimana untuk saya nak latih anak-anak tu menjadi orang yang baik, anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleha untuk saya. Seperti mana yang saya cuba untuk lakukan kepada ibu saya sahaja, sebab Allahyarham papa saya dah pergi di tahun 2017. So jadi saya cuba mempraktikkan benda yang saya dapat dari zaman saya keluarga. Sebab tu orang kata keluarga ni penting, memainkan peranan yang amat penting, ibu bapa. Sebab apa yang kita dapat, kita akan memberi balik. Maknanya apa yang saya dapat, walaupun bukan dari segi harta benda, kewangan, masa saya kecil, saya mendapat kasih sayang yang begitu sangat rapat dengan mak bapak, dengan adik-beradik. So, jadi kita memberi dekat anak-anak kita sekarang. Jadi saya mengajar anak-anak saya, bukan harta, bukan duit yang boleh memberi kebahagiaan, kasih sayang tu penting. Jadi bila macam tu, barulah kita sebagai ibu bapa ni haruslah kan kena kuat bekerja, kena sentiasa berdoa, sebab barang-barang bukan murah, education is very important, education sekarang pun mahal. So jadi you mesti nak bagi yang terbaik untuk anak-anak you. Jadi saya dekat Datin. Tapi saya nak kaitkan kepada ustaz juga. Bila cakap pasal anak ramai ini, kesakitan bersalin itu sakit yang kedua selepas mati, dan juga kalau meninggal ketika melahirkan anak juga sebagai disifatkan syahid. Apa lagi yang dikategorikan syahid selain daripada dalam perang, bertahan tanah air? Apa lagi sebenarnya? Okey, tadi saya ada sebutkan syahid ada 3. Satu syahid dunia akhirat, satu syahid dunia, 3 adalah syahid akhirat. So syahid akhirat ni lah yang ramai sekali yang ulama golongkan dalam dia, hampir 80 jenis syahid akhirat. So antara yang kita tahu adalah ketika meninggal ketika mana melahirkan anak, meninggal terbakar, meninggal dihempak bangunan, meninggal lemas, dan yang terkini kata Dr. Ali Jumaah difatwakan bahawa meninggal ketika mana keluar mencari nafkah. Syahid akhirat. Jadi banyak kategori syahid akhirat yang bahkan penyakit kanser juga adalah tergolong dalam keadaan syahid akhirat. Kalau pelajar ni macam nak pergi ke kelas, kalau pelajar dia syahid sabilillah, sudah syahid akhirat. Takut dia syahid tanya. Tak adalah kalau nak pergi kelas itu. Bagaimana kita ada seorang pelajar dulu, Ahmad Ammar di Turki, yang meninggal semasa pengajian di sana, dan dikuburkan di perkuburan dekat dengan Allah SWT, satu sahabat Nabi, Abu Ayyub Al-Ansari. Susah nak masuk perkuburan tu, tetapi Allah mempermudahkan dia. Tengok bagaimana orang yang memandikan jenazah, katanya dia pun mengeluarkan peluh. Itu tanda syahid akhirat, mengeluarkan peluh, dan juga mati dalam keadaan tersenyum. Itu tanda syahid akhirat. Bahkan itulah kita kata dia tergolong dalam kematian husnul khatimah ataupun syahid dalam keadaan yang demikian. Saya tidur kadang berpeluh. Tertidur tu mati. Tidur mati. Tidur mati ke? Itu standby tu. Kau kena potong. Saya nak masuk sikit berkenaan dengan anak ramai. Kalau Datin ada 9 anak, Hafiz ada 14 adik-beradik, ramai tu. Sebagai anak, apa antara amalan untuk kita nak meringankan azab kubur ibu kita, ayah kita? Lagi-lagi kalau kita ni... Ini soalan untuk diri sendiri. Berdoa. Mak dengan ayah ni dah tak ada dah. Macam mana Ustaz? Nabi pun dah kata dah, kamu jadilah anak yang soleh untuk mak ayah kamu dengan cara kita berdoa, mendoakan mereka. Tanda kamu anak soleh, lihat bagaimana selepas solat kamu. Kamu doa tak untuk ibu dan ayah? Ataupun lepas sembahyang, Assalamualaikum, kita dah bangkit. Sebab asalkan aku solat.
Tapi kita yang diukurnya, kita ingat tak selepas solat itu untuk kita sebutkan Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah ya Tuhanku, Engkau ampunkanlah kedua ibu bapaku sebagaimana mereka mengasihani aku sejak aku kecil dulu. Mereka urusku susah payah untuk aku. Jadi aku sampai macam ni. Letakkan aku kedudukan, doa mereka menjadikan aku seorang ustaz, doa mereka menjadikan aku seorang syekh dan juga hafiz. Ya amin insya-Allah. Mereka doakan untuk kita dan Allah mendengar doa-doa mereka, dan kita seorang ibu dan ayah tentu doa kita sangat mustajab, tidak terhalang. Kita boleh, kalau kita berhasrat nak jadikan anak kita apa, cakap dengan Allah, cakap, Allah akan lorongkan doa ni yang tidak ada terhijab, dia akan jadi sebagaimana yang kita doakan. Dan keuntungan kita, anak yang ramai jangan risau. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kata bukan kamu yang bagi rezeki pada anak kamu, bahkan kamu menumpang rezeki anak-anak kamu. Masya-Allah. Amin. Okey, kita ada satu lagi soalan kita berikan kepada pelajar-pelajar kita. Ini macam Datin juga ni. Datin bersih muda dia. Bersih lagi muda daripada sekarang. Terasa Datin. Tu saya kata lebih muda. Jahat macam. Okey, soalan silakan. Assalamualaikum. Nama saya Nur Afira. Umur saya 20 tahun dan saya berasal dari Perak. Soalan saya, macam mana kalau hubungan seseorang itu dengan Allah sangat baik dan dijaga? Contohnya dia solat, puasa, semua kewajipan yang dia buat. Tetapi hubungan dia sesama manusia tidak dijaga. Bolehkah dia mencapai husnul khatimah tu? Ni hablum minallah wa hablum minan nas. Masya-Allah. Jawapan yang tepat. Saya dah jawab dulu. Terus saya jawab. Soalannya ke Hafiz. Terima kasih. Okey. Hafizlah jawab. Okey. Betul. Allah dia tak kata kamu soleh kalau kamu sekadar soleh dengan Allah sahaja. So tanda cara kita nak soleh, Allah suruh kita tengok kepada dua benda. Kita bukan hidup dengan Allah sahaja, tapi kita, Allah Ta'ala bagi satu community dengan haiwannya, dengan tumbuhannya, dengan manusianya, dengan alam yang ada ni. Allah Ta'ala tak bagi kita buat kerosakan, buat kezaliman, vandalisme dan sebagainya, ni tidak dibenarkan. Dan Allah cara bagaimana kita nak jadi soleh, kata Nabi, kena ada dua benda. Satunya adalah hablum minallah, macam Hafiz sebut tadi. Hablum minallah ni dengan cara kita semayang, sedekah apa semua ni, ini kita dah terjaga. Tiba-tiba hablum minan nas, kita tak berjaga, kita mengabaikan hubungan sesama kawan ataupun kepada isteri kita, contohnya kita tak beri nafkah kepadanya. Bahaya. Bahaya. Kalau kita berkahwin tapi kita tak memberi nafkah. Bahkan bahasa orang ini, kita menjadikan isteri kita tu bibi. Bibi ni maksudnya, bibi pun kita bayar gaji dia tahu. Kuli lah. Bulan korang 1,500 kita bayar. Adakah isteri kita bayar? Ataupun bagaimana? Jadi tak boleh. Jangan buat macam tu dekat isteri korang. Tapi macam Datin cakap, kita berikan kasih sayang. Okey, itu. So konsep nafkah ni luas lah. Bukan setakat duit, sediakan tempat tinggal. Maksud banyaklah. Bahkan juga nafkah kita dengan anak, hablum minan nas ni, dengan anak, bagaimana pelajarannya, makannya. Tu kalau dia sekadar ini, kita takut meninggalnya juga adalah tidak. Kahwin fikir. Datin, mungkin ramai kenalan-kenalan wanita saya dan juga tak ada dengan artis ke ataupun tidak. Diorang ni setiap hari ni Ustaz berzikir untuk nak berubah ni. Nak berubah. Tapi sampai ke hari ni. Zikir ke niat? Zikir ke niat? Zikir dan niat tu. Sikit saya ringkas. Apa tips untuk kita nak berubah? Zikir dan niat lepas tu? Tak, zikir untuk nak berubah ni. Tapi sampai sekarang. Masya-Allah. Kalau ada kawan-kawan kita yang macam tu, bagus, maknanya dia ada zikir dan dalam masa yang sama dia juga berniat. Jadi kita ni yang berkawan dengan dia, kita sepatutnya rasa macam alhamdulillah aku mempunyai kawan yang macam tu. So jangan jauh-jauhkan diri dengan kawan-kawan yang macam tu, dekat-dekatkan. Sebab percayalah saya cakap, kawan-kawan yang macam tu yang membawa you pergi ke taman-taman syurga. Maksudnya taman-taman syurga ni contoh dia macam saya sendiri, saya rapat dengan kawan-kawan yang dah ke arah kebaikan macam tu. Jadi kawan-kawan saya tu membawa saya ke pergi majlis ilmu, majlis-majlis yang kita tak tahu. So jadi dalam masa yang sama kita rasa macam bestnya, rupanya ruginya selama ni kita tak buat. Rasa tenang sangat. You rasa tenang. Majlis ilmu ni you akan rasa tenang setenang-tenangnya. InsyaAllah. Moga-moga rancangan kita hari ini membawa kita ketenangan ke syurga insya-Allah, dan juga memberi kita pahala yang berganda atas majlis ilmu yang kita kongsikan
kongsikan pada hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Ustaz Haji Rahimi P. Ramli dan juga Datin Rebecca dan juga pelajar-pelajar kita berikan tepukan atas sokongan anda. Daripada UiTM Chongam Melaka Kampus Alor Gajah. Terima kasih. Dan juga kepada anda, terima kasih menonton kita di Cuit Sikit Jangan Sentap. Jangan lupa ikuti kami di semua platform kami. Cuit Sikit Jangan Sentap. Saya Hafiz Dawson. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Tekad perpaduan, penuhi harapan. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Jumpa lagi. Assalamualaikum. تشرق شمسك فوق أمانينا وينام صغارك مبتسمين ونراك بخير حين تنادينا لعمار بيوت وبساتين سنعيدك وطنا رغم مآسينا أحرارا نشدو